A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Tanbihun bahwasanya qala al-musannifu rahimahullahu taala tanbihun bahwasanya najis itu ada kalanya najis darah dan upama darah seperti nanah, dan ada kalanya barang yang lain daripada darah, dan di atas tiap-tiap hal itu tiap-tiap hal yaitu ada kalanya dapat dilihat akan najis dengan mata yang pertengahan tempat najis, dan ada kala yang tiada dapat. Maka jika tiada didapat dilihat akan dia najis, maka dimaaf akan dia sama ada ia darah ataupun lainnya, dan sama ada ia mughallazah atau lainnya. Dan jika dapat dilihat akan dia akan najis, maka padanya itu tafsil. Maka jika ada yang lain daripada darah dan umpamanya, maka iaitu tiada dimaaf daripadanya semata-mata. Dan jika ada ia najis itu daripada darah dan umpama darah, maka iaitu 3 bahagian. Pertama, barang yang tiada dimaaf daripada barang semata-mata, dan yaitu darah yang mughallazah dan darah dirinya yang sengaja ia melumur akan dia pada badannya. Itu tiada dimaaf. Diri seorang ataupun yang bercampur ia darah dengan barang yang lainnya, maka ketika tu darah itu tidak dimaaf. Keduanya darah yang dimaaf akan dia jikalau banyak sekalipun, iaitu darah dirinya yang tiada sengaja melumur akan dia pada badannya, dan tiada bercampur ia darah dengan yang lainnya, dan keluarnya itu tiada dengan perbuatan. Itu dimaaf walaupun banyak. Ketiganya darah yang dimaaf akan dia jika sedikit ia, iaitu darah yang keluar daripada seorang dengan perbuatan dirinya, atau darah yang ajnabi yang sunyi ia daripada berlumur. Maka dimaaf darah ketu anjing, gutu anjing, gutu yang ada pada di anjing, darah itu dimaaf. Dan sedikit nanah dan danur yang ajnabi. Danur tak tahu kok nama. Dan darah kutu dan pijit tahu, dan tuma kena. Dan demikian lagi tahi dan air kencing binatang yang terbang yang banyak bercampur dengan manusia, seperti lalat dan kubang dan tabun dan lipas, maka dimaaf. Demikian lagi dimaaf. Tanbihun bermula tiap-tiap najis yang jadilah ia umum balwa dan jatuh ia, dan payah kita hendak memelihara daripadanya, iaitu dimaaf akan dia dengan beberapa syarat yang sebut akan dia akan beberapa syarat dalam kitab yang panjang-panjang.
Faslun bermula mengetahui masuk waktu, iaitu 3 murtabak. Pertamanya yakni murtabak yang pertama, mengetahui ia seorang akan masuk waktu itu dengan sendirinya diri seorang, atau dengan mendengar khabar orang yang kepercayaan yang melihat ia orang akan masuk waktu, atau dengan mendengar orang yang mengetahui ia dengan waktu pada waktu lupa, atau melihat kepada jam yang betul ukurannya. Maka sekaliannya tersebut itu seperti mengetahui dengan sendiri jua. Kedua, dengan ijtihad ia seorang pada sesuatu yang menunjuk ia sesuatu akan waktu, seperti membaca Al-Quran atau bunyi burung atau barang yang lain daripada keduanya. Ketiganya, dengan taklid orang yang mujtahid, iaitu pada ketika lemah ia seorang daripada barang yang tersebut di atas pada murtabak yang pertama dan barang yang pada murtabak yang kedua. Bersalahan ijtihad itu jika kuasa ia atas mengetahui masuk waktu dengan barang yang pada murtabak yang pertama, maka iaitu harus ijtihad, dan jika tiada maka wajib ijtihad. Yakni jika tiada kuasa ia atas mengetahui masuk waktu ilah, maka ketika itu wajib ijtihad. Jika seseorang sembahyangnya itu tidak ijtihad, walhal ia tidak kuasa atas mengetahui waktu, maka ketika itu walaupun masuk waktu, walaupun betuli mereka itu sembahyang pada masa waktu sekalipun, maka tidak sah sembahyangnya kerana tidak ijtihad. Inilah pada hak orang yang melihat. Adapun orang yang buta, ini musannif tersebut, semua itu milik bagi mereka yang melihatlah daripada segala yang tersebut. Adapun orang yang buta, maka harus baginya taklid orang mujtahid jika kuasa ia atas ijtihad sekalipun. Maka jika sembahyang ia seorang padahal tiada mengetahui ia akan masuk waktu dengan sesuatu daripada 3 perkara yang tersebut itu, maka iaitu tiada sah sembahyang jika betulnya dengan waktunya sekalipun. Dan jika sembahyang ia dengan ijtihad pada waktu ataupun dengan taklid orang yang mujtahid, maka nyata tersalahnya kemudian daripada sembahyangnya, nasjaya jadi ia sunat mutlak jika tiada atasnya daripada luput. Jika tiada atasnya daripada luput daripada najis itu sembahyang, jenis itu sembahyang. Dan jika ada ia yakni ada ia luput, jatuh ia daripadanya, maka jatuh ia baiklah je ni. Maka jatuh ia sembahyang. Yakni wajib kena buatlah daripadanya. Bermula faslun bermula di maaf ing kiblat.
bermula mengadakan kiblat iaitu 4 murtabak. Pertamanya mengetahui ia musalli akan kiblat dengan yakin, artinya dengan sendirinya, iaitu bahawa melihat ia akan Kaabah atau disentuh akan dia akan Kaabah dengan anggotanya. Anggota bagi musalli. Keduanya dengan mendengar khabar orang yang kepercayaan yang mengetahui akan kiblat dengan sendirinya. Ketiga dengan ijtihad ia akan kiblat. Keempat dengan mengikut ia akan orang mujtahid. Maka tiap-tiap satu daripadanya daripadanya daripada 4 murtabak yang 4 ini dengan tertib, artinya tiada sah berpindah kepada barang kemudiannya. Melainkan apabila lemah ia daripada barang yang terdahulu daripadanya, yakni kita kena mengikut yang pertama dulu. Kalau lemah yang pertama buat yang kedua, lemah yang kedua buat yang tiga, lemah yang tiga baru buat yang keempat. Dan barang siapa sembahyang ia barang siapa dengan ijtihad ia pada kiblat maka nyata bersalahannya dengan yakin, maka hendaklah ia mengulang akan sembahyangnya, padahal wajib mengulangi sembahyang semula. Faslun bermula menutup aurah, iaitu dengan sesuatu yang suci yang menegah ia suatu akan kelihatan warna kulit, maka ditutupkan dia kan aurah pada pihak atasnya dan kelilingnya. Bermula aurah itu atas 3 bahagi. Pertamanya aurah laki-laki merdeka ada ia ataupun hamba, maka iaitu barang yang di antara pusat dan lutut. Jika di dalam sembahyang dan pada berhadapannya sama lelaki atau dengan perempuan yang muhram. Dan jika berhadapannya dengan perempuan yang ajnabiyah, maka iaitu sekalian badannya, yakni wajib ditutup. Dan jika ada ia di dalam khulwa, maka 2 kemaluannya, yakni dalam khulwa, dalam persembunyian, yakni seorang diri, tidak ada yang lain. Maka hasil bagi laki-laki itu 3 aurah. Aurah dalam sembahyang, aurah ketika jumpa ajnabi, dan aurah dalam khulwa. Keduanya aurah perempuan yang hamba orang, iaitu jika ada ia dalam sembahyang atau di dalam khulwa atau pada berhadapan dengan muhram atau dengan semata-mata perempuan, maka iaitu barang yang di antara pusat dan lutut. Dan jika berhadapan ia dengan laki-laki yang ajnabi, maka sekalian badannya. Dan jika berhadapannya dengan perempuan yang kafirah, maka iaitu barang yang lain daripada barang yang zahir pada waktu bekerjaannya. Maka hasil baginya itu 3 aurah juga, yakni aurah ketika duduk hadapan laki-laki yang aurah di hadapan muhram dalam khulwa, lepas tu aurah lelaki ajnabi atau aurah orang yang kafirah. Tak ingat kafirah makna apa, orang lain lah. Ketiganya
Aurah perempuan yang merdeka iaitu sekalian badannya, malaikat muka dan dua tapak tangannya jika ada ia dalam sembahyang, dan jika berhadapannya dengan laki-laki yang ajnabi maka iaitu sekalian badannya, dan jika berhadapan dengan semata-mata perempuan atau dalam khulwat atau pada hadapan laki-laki yang muhram maka iaitu barang yang antara pusat dan lutut, dan jika berhadapannya dengan perempuan yang kafirah maka iaitu barang yang naik daripada barang yang zuhir pada waktu bekerjanya. Maka hasil baginya itu 4 aurah. Hasil bagi perempuan itu 4 aurah. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Wallahu a'lam.